Sungai Sedim merupakan salah satu taman rekreasi yang popular di negeri Kedah. Jadi sungai ni mana kata sungai ni banyak orang datang sana pergi mandi kan. Lepas tu ada yang datang sana nak reda, berkelah dan sebagainya. Tetapi di sebalik keindahan, kecantikan alam semula jadi yang diceritakan oleh Allah SWT ni, ada juga terselit kisah-kisah seram dekat Sungai Sedim ni. Antaranya, Sungai Sedim ni dikatakan pernah hilangnya seorang pemuda dalam tahun 2010 macam tu. Dia hilang dalam masa 4 hari tak silap. Okay, so mereka ni actually ramai lebih daripada seorang untuk mancing. Ada yang nak mandi. Dan lepas 4 hari tersebut, dikatakan terjumpa satu mayat di celah-celah batu. Mana kata kat Sungai Sedim tu lah kan. Dalam keadaan yang kata apa, biru kan, orang utara lah biru tu apa, lebah-lebah dan sebagainya. Member dia yang kebetulan mengai kat situ bersama dengan dia, sama dengan orang yang hilang tadi tu, mendengar something lah, macam ada orang baling batu kat dia kan. Jadi kawan dia ni pun belah daripada tempat tu dan tak perasan, kata kawan dia pun hanyut dan hilang. Dikatakan pula dekat Sungai Sedim tu ramai orang tempatan dekat situ yang sering nampak dekat Sungai Sedim tu ada perempuan duk mandi, gelak ketawa bagai semua. Ada juga budak yang mandi kat Sungai Sedim ni, lepas dah settle dah mandi apa semua, dia naik, lepas tu dia turun balik ke tebing sungai tu, kemudian dia pergi satu tempat. Maksudnya dia pergi ke arah yang tak sepatutnya dia pergi lah dalam kat sungai tu. Dia macam serupa macam kena tarik dengan benda yang nasib budak tu agak baik lah, disebabkan penduduk kat situ ternampak budak ni seakan-akan macam nak pergi ke satu tempat yang agak berbahaya kat situ. Jadi dia pun sempat tarik tangan dia, dan budak ni juga diberi ruqyah dan sebagainya, kemudian dia sedar lah. Kolam air panah ni, dia dimajukan seawal tahun 1950-an. Pemilik asal kolam air panah ni adalah Haji Muhammad Taib. Pada asal dia, kolam air panah ni adalah kawasan sawah padi. Wujud dia kolam air panah ni, iaitu air panah ni, mengikut kajian student USM, terdapat kesan gunung berapi yang wujud dekat kawasan ni sebab dia berada dekat dengan gunung berapi yang pernah aktif dulu. Tapi sekarang dah tak aktif lah. So buat banyak yang keluar daripada tanah tadi. So bila dihimpun banyak, so dia akan jadi macam satu kolam lah. Jadi dekat kawasan kolam air panah ni juga tak lari juga dengan dia punya kisah misteri pelik dan seram. Kisah misteri yang pernah berlaku kat sini, antaranya ada seorang pemuda, dia selalu pergi mandi kolam air panah ni waktu pagi, dalam pukul 5 pagi macam tu lah, sebelum subuh. Kira tu jadi macam dia punya rutin harian dia lah. Pergi kolam air panah tu sebelum subuh. Dia pergi sana, dia dengar macam kolam air panah tu dia berkocak. Tapi kat situ tak ada cahaya. Dia hanya bawa cahaya daripada motor dia saya. So bila dia suluh kat situ, dia nampak macam ada sosok wanita, rambut dia mengurai, tapi dia membelakangkan pemuda tu. Sejak kejadian malam tu, pemuda tu dia tak pergi lagi waktu dulu lah. Dia akan pergi waktu siang, waktu cerah. Yang kisah misteri dia, pemilik kolam air panah itu sendiri, Tok Bok tu, meninggal di kawasan kolam air panah ni pada pukul 8 pagi. Mayat dia hilang, lesak dalam tempoh 2 jam yang tu. Dia cari tak jumpa dekat dalam kolam tu. Lepas tu dalam 2 jam itu baru dia jumpa mayat dia dalam kolam tu. So soalan yang mereka akan tanya, mayat dia dalam 2 jam tu pergi mana? Tu jadi misteri lah. So jawapan tu tak jumpa Mela. Hulu Kenari dia salah satu tempat tarikan orang tempatan di sekitar Perak, di tempat mandi Mandau di sana. Sejarah Hulu Kenari ni dikatakan bahawa tempat ni dulu adalah salah satu laluan tentera Siam untuk menyerang kawasan negeri Perak. Dikatakan Hulu Kenari adalah salah satu tempat yang kerah lah di negeri Perak ni. Di sana dikatakan berbagai-bagai kisah mistik yang pernah berlaku di sana. Antaranya ada, kalau orang faham sekarang, perkembangan bunian di sana. Dikatakan kerah di Hulu Kenari ni, di mana ada masyarakat pernah datang di sana untuk riadah lah. Dia pun nampak makhluk terlibat yang berupa jadi monyet. Lepas tu
Pontianak dan sebagainya. Buat siang malam aku tak tahu lah kan. Dulu kena cakap pernah satu ketika, aku ingat tahun lepas kot, pernah viral satu video klip di mana mereka nampak satu nenek kebayan yang melintasi antara orang nak mandi situ. Dalam satu keluarga yang duk mandi kat situ, mereka nampak nenek kebayan duk berjalan. Dia teleportasi tau, maksudnya dia pindah ke tempat tengah masa yang singkat. Video ni sempat viral di media sosial Twitter. Sangat-sangat viral lah video ni dan menggemparkan satu Malaysia. Tasik Kenyir yang terletak di hulu Sungai Kenyir merupakan tasik ciptaan manusia yang terbesar di Asia dan keluasannya hampir mencecah 260 km persegi. Di Tasik Kenyir ini juga terdapat lebih kurang 360 buah pulau yang berada di dalam Tasik Kenyir ini. Tasik Kenyir ini dibina pada tahun 1988 dan apabila Tasik Kenyir ini siap dibina, ia telah menjadi tarikan pelancong dari luar dan dalam. Salah satu pulau yang terdapat di dalam Tasik Kenyir ini adalah Pulau Lasir. Pulau Lasir yang terkenal dengan keindahan air terjun dan flora dan fauna. Ada juga yang menggelarkan Pulau Lasir ini sebagai syurga di dunia. Tetapi tempat yang indah ni juga menyimpan satu cerita dan mistik di sebaliknya. Ada cerita yang dikongsikan di mana ada satu kumpulan yang ingin berkemah di puncak Pulau Lasir ni, tapi tidaklah hingga betul-betul ke puncak, hanya di pertengahan. Pada mula dia perkemahan ni berjalan seperti biasa kan, macam semua pergi di kemah semua tu. Cuma dia berubah menjadi luar biasa apabila ada yang mandi sungai. Tapi ayak di sungai tu taklah dalam mana, hanya dekat area lutut lah. Tapi yang pelik dia, orang yang mandi sungai tu boleh lemas dekat kawasan dalam air tu. Apabila orang selamatkan dia dan angkat dia ke atas darat semua, orang tu cerita lah kan, orang yang mandi tu cerita memang masa mula dia ayak tu tak dalam. Lepas tu dia rasa macam ada orang pegang kaki dia dan tarik. Lepas tu dia rasa ayak tu macam terlampau dalam. Sebab dia tak dapat rasa dia punya dasar. So disebabkan itu dia rasa macam lemas. Ada juga cerita yang mengatakan mereka pernah nampak nenek kebayan dan 3 orang budak yang bermain di kawasan air sungai yang orang tadi lemas tu. Mungkin aku rasa tempat sungai tu mungkin tempat mereka bermain ataupun mereka jaga tempat tu. Mungkin kita tak tahu. Tasik Melati ni mempunyai 6.4 hektar keluasan. Ianya terletak kira-kira 8 km daripada Bandar Kangak, Perlis. Mempunyai keunikan tersendiri di mana di situ adanya 150 tasik kecil. Kita akan nampak macam satu pulau lah kat Tasik Melati ni. Tasik Melati ni telah wujud sekitar abad yang lalu. Jadi dekat Tasik Melati ni dia macam satu taman lah. Dan di taman tu ada banyak tasik kat situ dan banyak boleh lakukan di situ aktiviti seperti riadah, lepas tu berjoging kan, jalan, kelah dan sebagainya, macam-macam lah dekat situ yang boleh dilakukan. Namun begitu, di sebalik keindahan Tasik Melati di Kangak Perlis ni, tasik ini dikaitkan dengan legenda ataupun cerita benar berkenaan dengan kisah 3 orang wanita yang terpukul, kemudian mereka bunuh dan mereka buang mayat dia ke dalam Tasik Melati ni. Jadi membuatkan tasik ni jadi lebih tragedi, lebih ngeri berlakunya penampakan ketiga-tiga wanita tersebut di Tasik Melati ni. Jadi penduduk ataupun masyarakat di sana sering nampaklah kelibat-kelibat mereka dekat Tasik Melati ni. Masyarakat di sana terjumpa dengan satu penampakan ular sawa. Besar ular sawa tu, ni bukan ular sawa biasa-biasa. Ular sawa raib orang kata. Mereka akan nampak ular sawa tu, jika mereka langgar, mereka akan terkena sesuatu lah, seperti sihir dan sebagainya, raja-raja makhluk jahat. Jika ada kalangan orang yang buat perkara-perkara tak senonoh dan sebagainya, mungkin akan membawa padah kepada diri dan pasangan tersebut lah di situ. Pantai ni bukanlah satu pantai yang
asli, sebab pantai ni hasil daripada tambakan tanah. So pantai ni buatan orang lah. Dulunya pantai ni memang satu pantai yang sunyi, memang sunyi gila, tapi pada masa sekarang pantai ni menjadi salah satu pantai tarikan bagi pelancong tempatan dan juga pelancong daripada luar negara. So banyak aktiviti riadah macam mancing ke, macam naik kuda ke, dan macam-macam lagi yang ada dekat pantai Kelebang ni. Dan dalam masa yang sama, dekat kawasan pantai ni ada salah satu kawasan yang dipanggil sebagai kawasan Pasir Cantik. So kawasan Pasir Cantik ni dijadikan sebagai kawasan untuk sesi fotografi, sesi bergambar, sebab pemandangan background dia tu memang orang datang memang puas hati lah. Pemandangan itu memang menarik lah. Terjadi kisah-kisah seram yang ada dekat sini, di mana ada sepasang pengantin baru yang datang dekat Pasir Cantik ni untuk buat sesi fotografi lah. Dan keadaan tu semuanya berjalan lancar. Bila hari dah semakin senja, ada seorang pegawai pantai yang datang dekat depa tu untuk bagi tahu kat depa yang macam maksud aku macam menyarankan depa supaya balik lah, sebab hari dah makin senja. So depa pun belah kat situ, depa belah pada tempat depa syuting tu, dan suasana hari time tu jadi gelap. Dan bila depa mai kat kereta depa tak boleh nak hidup. Depa guna cara lain, depa cuba call group yang depa syuting tadi tu lah. Depa call tapi tak dapat. Depa bunyikan horn, lepas tu depa bagi macam lampu isyarat, tapi tak ada siapa kot datang kat depa. Maksudku tak ada siapa yang datang nak tolong depa. Dalam waktu terdekat tu, daripada jauh depa nampak macam ada satu lampu ataupun cahaya putih macam cahaya motosikal datang ke arah depa. So bila datang tu, tiba-tiba lampu tu berpatah balik. Macam dia just jalan depan depa, lepas tu U-turn balik. So depa macam pelik lah, kenapa dia nak patah balik kan. Depa ingat dia ni nak main tolong. Depa pun dah terkandas dekat situ hampir dalam 2 jam kat situ. Jadi bila azan isyak dah berkumandang, suasana dekat depa tu, suasana dekat situ ubah jadi macam sedia kala, jadi macam ada kereta lalu balik. Suasana jadi macam biasa, kembali normal. Kereta depa pun boleh hidup balik. Dan penjaga pantai tu datang kat depa. Jadi penjaga pantai tu cerita kat depa, sebenarnya cerita dia macam ni. Yang datang kat depa tadi tu penjaga pantai tu sendiri yang datang. Tapi penjaga pantai tu tak nampak depa ada dekat depan. Jadi macam penjaga pantai tu memang tak nampak apa-apa, just kira jalan kot. Maybe lah, mungkin. Jadi yang peliknya dekat sini, penjaga pantai tu nampak apa dekat depan depa, sedangkan depa nampak penjaga pantai tu, maksud aku motosikal tu, tapi penjaga pantai tu tak nampak depa. So penjaga pantai tu nampak apa? Pantai Tanjung Aru merupakan pantai yang berada 6 km dari Bandara Internasional Kota Kinabalu dan kurang dari setengah kilometer dari Terminal AirAsia 2. Di sini juga merupakan salah satu tempat yang boleh kita tengok dekat sana terbenamnya matahari, dan juga dikatakan salah satu tempat yang tercantik di dunia untuk melihat sunset lah dekat sana. Namun sayangnya, tempat yang cantik dan indah ni juga pernah berlakunya kejadian di mana ada seorang budak yang mati lemas berusia 14 tahun di sana, yang dihanyut oleh air yang deras di pantai tersebut pada tahun 2015 dahulu. Pernah diceritakan di pantai Tanjung Aru ni ada sekumpulan orang dewasa yang datang ke sana untuk berkemah, menyalakan unggun api dan sebagainya. Benda tu klise lah kita sebut dekat sini. So bila nak datang pantai berkemah dan sebagainya tu memang nak hang out, nak fun-fun macam tu lah kan. Salah seorang lah daripada mereka ni macam terfikir satu game lah, satu permainan di mana mereka kena kira. Okay? Kena kira daripada 1 sampai ke jumlah mereka lah. Mereka tu ada lebih kurang dalam 18 orang. Jadi sebalik dia permainan tu, mereka dengar ada jeritan. Jeritan tu datang daripada sekitar pantai tu juga. Jadi bila mereka dengar jeritan tu, mereka start lah main game tu. Mereka tengok apa jeritan tu datang dari mana. Jadi bila mereka dengar jeritan tu datang dari mana, mereka nampak lah dekat kereta mereka tu ada satu
kawan mereka lah kan, yang tengah tidur dalam kereta tu. Jadi semua ni macam terpaku kan. Dan kalau aku di situ pun aku fikir tadi dah buat kiraan 1 sampai 18. Sepatutnya 17 lah. Kenapa 18 juga? So siapa lagi seorang? Dekat grup yang sama di mana mereka nampak ada something dekat pokok besar yang berdekatan dengan pantai tu lah. Mereka nampak seakan-akan macam kawan mereka sendiri. Padahal benda lain. Cuma persoalan dia dekat sini, yang kata tadi kira daripada 1 sampai 18 tu bersama dengan mereka tu siapa? Kalau kawan mereka ada dekat kereta tengah tidur.